Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas hari ini di Betik dari Malaysia Kini bertajuk Mahkamah benarkan pasport Zahid dipulangkan sementara. Berita penuh, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Ahmad Zahid Hamidi agar pasportnya dipulangkan bagi membolehkan timbalan Perdana Menteri itu menjalankan tugas rasmi. Bagaimanapun, Hakim Colin Lawrence Squera membenarkan pemulangan pasport Menteri Luar Bandar dan Pembangunan itu buat sementara bagi membolehkan dia memohon pasport diplomatik. Pasport diplomatik diperlukan oleh pemimpin negara untuk melakukan perjalanan ke luar negara dan lawatan rasmi ke negara lain. Squera merupakan hakim perbicaraan dalam kes rasuah Yayasan Akal Budi membabitkan ahli Parlimen Bagan Datuk itu. Zahid sebelum ini menyerahkan pasportnya kepada mahkamah sebagai syarat untuk dibebaskan dengan ikat jamin. Sambil diperhatikan Zahid dari kandang tertuduh, Squera berkata perkara 8-1 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa semua individu adalah sama di sisi undang-undang. Hakim itu berkata dalam kes di Mahkamah Persekutuan pada 2009 melibatkan R. Sivarasa yang menentang Badan Peguam Malaysia memutuskan kesaksamaan di sisi undang-undang bermaksud tiada sesiapa yang memiliki keistimewaan dan mengatasi undang-undang. Squera berkata undang-undang terpakai ke atas semua individu dan ini bermakna tidak ada perbezaan antara seseorang tertuduh dengan yang lain berkaitan dengan kes jenayah yang sedang berjalan. Walaupun mahkamah mengambil maklum bahawa sebagai timbalan Perdana Menteri, tertuduh mempunyai tugas rasmi untuk dilaksanakan. Tetapi ini tidak boleh bercanggah dengan tugas mahkamah. Boleh ada pelepasan pasportnya untuk menunaikan tugas rasmi di luar negara apabila perlu, tetapi ini tidak boleh bertentangan dengan tugas mahkamah untuk mendengar perbicaraan. Terdapat juga permintaan oleh pihak pendakwaan supaya tertuduh boleh dikembalikan pasportnya Zahid untuk memohon pasport diplomatik dan kemudian pasport itu perlu dikembalikan semula ke mahkamah. Permohonan untuk pelepasan kekal ditolak. Bagaimanapun, permohonan dibenarkan untuk melepaskan pasport tersebut bagi membolehkan permohonan pasport diplomatik, kata Squera. Berikutan keputusan ini, mahkamah akan memulangkan sementara pasport Zahid supaya dia boleh memohon pasport diplomatiknya untuk menghadiri acara di luar negara dan pasport bukan diplomatik itu kemudiannya akan dikembalikan ke mahkamah sementara tertuduh memiliki pasport diplomatik. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub, manakala pihak pembelaan dikendalikan Peguam Hisham Tepo Tek. Pada 26 Januari lalu, Bernama melaporkan Presiden UMNO itu memfailkan permohonan supaya pasportnya dikembalikan secara kekal bagi membolehkan dia menjalankan tugas rasmi sebagai timbalan Perdana Menteri. Pasport itu sebelum ini diserahkan kepada mahkamah sebagai sebahagian daripada syarat ikat jamin selepas dia didakwa atas 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah jenayah, CBT dan pengubahan wang haram membabitkan jutaan ringgit dana Yayasan Akal Budi. Perbicaraan kini di peringkat pembelaan. Berikutan mahkamah mengarahkan Ahmad Zahid membela diri. Menerusi affidavit menyokong permohonan itu, Zahid 70 berkata, permohonan itu adalah bersifat bona fide, berniat baik dan hanya bertujuan untuk memohon kebenaran bagi pelepasan pasport agar dia dapat menjalankan tugas rasmi dengan lancar. Zahid mendakwa dia mempunyai beberapa kekangan untuk menjalankan tugas seperti menteri lain kerana tidak mempunyai akses kepada pasport tersebut. Bagi melancarkan pergerakan dan urusan dan dalam menjalankan tugas rasmi, Ahmad Zahid berkata dia dikehendaki berada di dalam dan luar negara yang memerlukan pasport berada dalam pegangannya sendiri. 6 saksi pembelaan termasuk Ahmad Zahid telah memberi keterangan sebelum ini dan perbicaraan di hadapan Squera akan disambung semula pada 10 April ini. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas. Hari ini dipetik dari syahbudin.com.net bertajuk Bersatu dan PAS kini bermasalah. PN diancam bahaya. Berita penuh, siap PAS.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) diberitakan telah mengenal pasti kira-kira 90 individu yang didakwa menerima wang tunai di Terengganu untuk mengundi sebuah parti tersebut pada PRU15 yang lalu. Menurut sumber daripada agensi itu, ia bagi membantu siasatan berhubung video tular yang menunjukkan orang ramai dikatakan menunggu di hadapan sebuah bangunan untuk menerima bayaran daripada PAS bagi tujuan mengundi. Sumber yang rapat dengan siasatan itu berkata, setakat ini SPRM telah berjaya menjejaki hampir separuh daripada 90 individu tersebut dan mereka telah dipanggil untuk memberi keterangan. Lelaki dalam video yang memberikan wang tunai kepada pengundi itu juga telah dipanggil untuk disoal siasat. Sekarang SPRM sedang berusaha untuk memanggil lebih ramai saksi bagi membantu siasatan. Secara keseluruhan terdapat kira-kira 90 penerima dikenal pasti telah menerima wang tunai berkenaan. Ada sedikit kesukaran untuk mencari mereka kerana tidak semua mereka menetap di Terengganu. Ramai yang terlibat adalah pengundi luar, kata sumber itu lagi. Katanya, siasatan dijangka dapat diselesaikan dalam masa kira-kira 2 minggu daripada sekarang. Tambah sumber itu, SPRM berjaya mengenal pasti penerima wang tunai berdasarkan dokumen yang dirampas semasa siasatan. Ia termasuk dokumen yang perlu ditandatangani oleh penerima apabila mereka ingin mengutip wang berkenaan, selain perlu mengangkat sumpah. Dengan 90 penerima duit sedekah telah dikenal pasti, malah turut diambil keterangan mereka, kedudukan PAS kini tentu saja sedang diancam bahaya. Ia bukan saja mendedahkan beberapa kemenangan PAS dalam PRU15 lalu boleh dibatalkan kerana melanggar undang-undang, malah mengancam masa depan parti itu di mata rakyat. Jika terbukti banyak kemenangan PAS diraih kerana rasuah, walaupun dianggap sedekah oleh Hadi Awang, imej PAS sebagai parti Islam boleh terhakis dengan sendirinya. Apa yang berlaku kepada PAS ini juga suatu tamparan secara langsung kepada PN setelah akaun bank bersatu, sebuah lagi komponen PN telah dibekukan oleh SPRM untuk disiasat berkaitan pengubahan wang haram. Bersatu bermasalah dan PAS juga bermasalah. Mampukah PN menghadapi PRN di 6 negeri yang akan berlangsung tidak lama lagi dengan berkesan? Selepas berakhirnya PRU15 pada November lalu, timbul dakwaan di media sosial bahawa PAS telah memberi wang kepada pengundi. Pengarah pilihan raya PAS, Muhammad Sanusi MD Nor, bagaimanapun menafikan perkara itu. Sanusi berkata dakwaan itu merupakan hela daripada musuh politik untuk memburuk-burukkan PAS dan parti Islam itu tidak mempunyai dana untuk membayar pengundi. Pada Januari lalu, Presiden PAS Abdul Hadi Awang mempertahankan tindakan mengagikan wang tunai kepada pengundi. Dia dilaporkan memberitahu media di Terengganu bahawa peraturan sedia ada hanya melarang calon yang bertanding dan wakil mereka daripada memberi wang tunai kepada pengundi. Bagaimanapun, Abdul Hadi berkata undang-undang tidak menghalang orang ramai daripada bersedekah. Syabuddin Hussein, 3 hari bulan 2, 2023.